Sebab kita nak menjurus sana ke topik yang rasanya berkaitan juga dengan situasi perasaan ni kan. Susah kita nak jaga. Apatah sekali kalau kita nak bercakap tentang harta sepencarian. Jadi kita terus nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Zain, merupakan Bendahari Persatuan Peguam Syar'i Negeri Selangor. Assalamualaikum. Selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, ada banyak kekeliruan ni yang orang cakap tentang harta sepencarian. Terlebih dahulu mungkin kita boleh rungkaikan definisi harta sepencarian, sebab ada yang menggabungkan semuanya, hadiah, nafkah, semualah yang buat apa, semua segala-galanya semua itu digabungkan sekali, tapi sebenarnya ada perbezaannya di situ. Kita kan sebenarnya harta sepencarian ini berbanding dengan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hak suami isteri ini berbeza antara satu sama lain. Harta sepencarian ini kalau ikut undang-undangnya ditakdirkan sebagai harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri dalam tempoh perkahwinan mereka, hasil daripada sumbangan bersama mereka. Dan terangkum juga dalam definisi ini ialah mana-mana harta yang mungkin diperolehi oleh salah satu pihak itu sebelum berkahwin, tapi dibawa dalam tempoh perkahwinan dan dikembangkan dalam tempoh perkahwinan dengan usaha pihak yang satu lagi. Jadi digabungkan. Jadi itu juga dikira sebagai harta sepencarian. Dua jenis. Dua jenis. Okey, boleh Datuk berikan contoh untuk jenis yang pertama selepas kahwin dapat bersama, contoh. Dan yang contoh kedua sebelum kahwin dah ada, dalam kahwin ditambah. Contohnya pasangan muda berkahwin, belum ada apa-apa lagi harta. Jadi dalam tempoh perkahwinan itu masing-masing kerja-kerjaan misalnya masing-masing buat pinjaman, beli tanah dan bina rumah. Mungkin pinjaman itu sama banyak ataupun salah satu pihak lebih banyak daripada pihak yang satu lagi. Jadi mereka bina bersama rumah itu dan itu dikira sebagai harta sepencarian. Dan salah satu dan contoh yang kedua ialah dalam tempoh sebelum berkahwin ini salah satu pihak misalnya suami telah ada harta, misalnya ada sekeping tanah. Kemudian masuk dalam perkahwinan, tanah itu dibina rumah. Jadi untuk keadilan, isteri yang buat pinjaman untuk membina rumah di atas tanah suami itu. Jadi itu juga dikira sebagai harta sepencarian. Kerana apa? Kerana adanya sumbangan daripada suami, iaitu tanah tadi, dan juga sumbangan daripada isteri, iaitu pinjaman untuk membina rumah tersebut. Okey, baik. Sumbangan daripada suami ataupun sebaliknya. Kita lihat kedua-duanya. Macam mana dari segi aspek situasi, kalau kiranya si isteri, contohnya si isteri nusyus, si suami tidak bertanggungjawab, dalam soal ini macam mana nak dikira? Sebab apanya, ia seolah-olah macam contohnya macam seorang sahaja yang bekerja untuk mencari harta tersebut. Dalam soal ini macam mana? Keadaan itu adalah biasa sebenarnya. Dalam tempoh perkahwinan macam-macam keadaan berlaku pada pasangan itu. Ada pasangan yang kedua-duanya bekerja. Mereka menghasilkan pendapatan dan mereka berpakat secara baik untuk membeli harta. Itu normal. Dan ada pasangan di mana suami saja bekerja, isteri tidak bekerja. Isteri sebagai isteri rumah sepenuh masa, menjaga anak-anak, menjaga rumah tangga. Jadi itu juga dikira sebagai harta sepencarian apabila si suami memperolehi harta di mana dia tenang dalam bekerja, boleh mencari rezeki. Kenapa? Anak-anak dijaga oleh isteri, rumah tangga dijaga oleh isteri. Jadi dia pergi kerja tenang, memberikan dia buah fikir yang baik untuk memajukan perniagaan dia, ataupun dia naik pangkat. Kenapa? Keselesaan dia bekerja tadi, dia dapat beli harta. Jadi itu juga harta yang diperolehi itu juga dikira sebagai harta sepencarian. Memudahkan pasangan. Memudahkan pasangan itu untuk mencari harta. Itu sebab tanggungjawab suami asalnya ialah mencari nafkah. Tanggungjawab isteri sebenarnya adalah berada di rumah, menjaga anak-anak dan juga harta benda suami, rumah tangga. Jadi memang normal bagi isteri yang duduk di rumah tidak bekerja dan suami keluar bekerja, mencari nafkah, mencari harta. Dan harta yang diperolehi itu juga dikira sebagai harta sepencarian. Bermakna boleh dituntut. Boleh dituntut. Tidak ada masalah. Baik. Yang timbulkan masalah satu jenis lagi ni ialah suami tak bekerja. Ini macam ni pula. Dia duduk rumah, dia jadi surah rumah tangga. Okey Datuk, itu memang kita kena buat tajuk khusus tu. Tajuk khusus. Itu bincang tak habis tu. Ini masalah. Ini masalah. Isteri yang bekerja, suami duduk kat rumah. Jadi ini menimbulkan banyak perbahasan. Ada yang kata boleh dan ada yang kata tak boleh bahagian harta sepencarian itu diberikan kepada suami. Kerana asal tanggungjawab mencari nafkah, mencari harta ini adalah suami. Ni terbalik pula. Tapi terbalik, isteri yang cari harta. Dan ini bermaksud bahawa harta yang dicari oleh isteri itu adalah hak isteri. Itulah tadi Tok kata memudahkan. Tapi kalau macam ni yang menyusahkan, pasangan yang menyusahkan yang macam guna harta isteri ataupun sebaliknya menagih dadah, macam mana macam situasi bagi suami yang tidak bertanggungjawab, dia tidak mencari harta, nafkah pun tak bagi,
perbelanjaan keluarga pun dia tak bagi. Kalau setuju buat perkara-perkara yang tak baik, terlibat dalam benahnya dadah misalnya, perkara-perkara yang menimbulkan masalah rumah tangga mereka. Isteri yang betul-betul lumus mencari harta. Harta itu bukan harta pencarian. Itu bukan, adalah milik isteri semata-mata. Dengar tu elok-elok. Baik, kami dah terakan nombor talian di skrin ya, 0322828578 dan 8579, dan nampaknya ada pemanggil sekarang ini. Dari Singapura diharapkan, dan kita minta ya semua untuk menghubungi kita, jauhkan dari kaca TV atau tutup terus. Mudahkan lagi komunikasi kita. Okey, baik, kita jumpa pemanggil yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shima dari Singapura, silakan. Ya, saya nak tanya, kalau misalnya kami tinggal di Singapura, ayah saya asal Singapura, tapi dia berkahwin dengan orang Singapura yang mempunyai tanah di Melaka. Jadi tanah Melaka tu kepunyaan isteri dia dan adiknya, tapi sekarang ayah saya baru meninggal dunia waktu Ramadan kemarin. Tapi masalahnya ayah saya telah mendirikan rumah di Melaka. Jadi dengan harga yang banyaklah wang dolar Singapura dalam 200,000 Singapura. Di atas tanah tu lah ya. Masalahnya sekarang ayah saya dah meninggal dunia. Jadi bila kita tuntut harta pusaka, isterinya tak nak ikut hukum faraid, semua tak mau. Jadi sekarang ni kami dinasihatkan untuk mengambil tindakan undang-undang. Even kalau di Singapura juga harta pusaka dia tak nak ikut hukum faraid. Jadi macam mana tu kalau kita nak tuntut hak kami adik-beradik sampai 6 orang di Melaka, yang mana ayah saya mendirikan rumah. Okey, baik. Puan tinggal di mana ya? Puan tinggal di Singapura ya, Puan? Ya, saya. Okey. Baik. Baik, terima kasih Puan. Terima kasih. Sebenarnya tanpa mengira soal di mana harta itu berada. Mungkin harta boleh berada di Amerika, di Afrika, mana-mana saja di seluruh dunia ya. Kerana orang berkelana ni dia akan memperoleh harta di tempat dia berkelana ya. Sebenarnya soal bidang kuasa di mana nak buat tuntutan itu adalah berdasarkan kepada pemustautinaan. Di mana seseorang itu tinggal pada waktu dia nak buat tuntutan. Pemohon ataupun pemilik? Pemohon. Kalau dia nak memohon, nak mendakwa bahawa harta seseorang yang lain itu adalah harta yang dia ada hak, seumpama pusaka ataupun harta yang diwasiatkan ataupun harta pencarian ya. Dia berdasarkan kepada pemustautinaan. Bermakna Puan Shima perlu kalau dia bermustautin di Singapura, maka dia buatlah tuntutan di Singapura. Dia tidak boleh buat tuntutan di Malaysia walaupun harta itu ada di Malaysia. Kerana pihak-pihak berada di Singapura. Ya. Itu dikategorikan sebagai harta pusaka ataupun itu mungkin pencarian. Bagi pihak ayah dia boleh tuntut harta pencarian dahulu. Boleh, kan? Kerana dia telah ayah dia sebagaimana contoh yang saya buat tadi, tanah diperolehi oleh isteri ayahnya. Tapi ayahnya menyumbang untuk pembinaan rumah. Jadi itu juga dikira sebagai ada sumbangan di pihak ayahnya. Saya kira mungkin untuk kes Puan Shima sekeluarga boleh dirujuk kepada mahkamah ataupun mahkamah pihak guaman di Singapura. Dan mereka boleh menasihatkan tuntutan dalam bentuk apa yang sesuai. Boleh dituntut sebagai harta pencarian terlebih dahulu, bahagian ayahnya yang meninggal, kemudian barulah dibahagikan secara faraid. Bahagian ayahnya tadi. Datuk, saya terlintas apabila di awal tadi Datuk menjelaskan contoh ya, sekiranya tanah itu milik suami dan rumah dibina menggunakan duit isteri. Ia bermakna dua properti di situ di atas tempat yang sama tetapi milik berbeza. Jadi dalam hal itu bagaimana harta sepencarian itu dikira? Dia tidak lagi menjadi milik yang berbeza sebab dia ada satu geran saja. Dia geran tanah saja. Dia tak ada geran rumah tu. Dia geran tanah tu ya. Jadi pemilikan itu menjadi sebagai harta ta'alih. Harta ta'alih sebab harta ni ada dua jenis Satu harta alih dan satu harta ta'alih. Harta ta'alih ni seumpama tanah tak boleh nak dipindah-pindahkan. Boleh kita bercerai, kita pindah tanah tu bawa balik kampung kita. 2-3 lori boleh lah. Tapi nak bawa tanah. Tapi itu tak menghilangkan lagi tapak tanah tu. Walaupun kita gali jalan mana sekalipun, dia akan geran tu akan tetap tertera nama pemilik. Dan rumah dibina di atas tanah itu tak boleh dipindah milikkan. Maknanya tak boleh dipindah, maksud saya tak boleh dipindahkan.
Sebab dia dah kekal atas tanah tersebut. Bangunan pun begitu juga. Tidak ada orang bercerai, oh ni rumah ni aku yang biayai, aku yang buat, aku yang bina, aku nak angkat rumah ni. Letak mana? Letak kat padang, tak boleh. Jadi harta tu macam mana pun hendaklah diisytiharkan sebagai harta pencarian dan dibicarakan. Diisytiharkan sebagai harta pencarian, kemudian dibahagikan mengikut sumbangan. Ya. Itulah yang kita bicarakan soal adil tadi ya. Adil itu maknanya bukanlah adil itu bagi sama rata, tidak. Adil itu maknanya ialah memberikan hak kepada mereka yang berhak, kepada orang yang berhak. Tidak semestinya dia tak boleh macam 50-50, dia kena ikut yang berhak lah, maksudnya begitu. Kalau sumbangan tu sama rata 50-50. Sama rata lah. Kalau suami yang sumbangkan lebih, isteri sumbangkan kurang, maka isteri dapat kurang, suami dapat lebih. Kalau isteri yang sumbangkan lebih, isteri yang dapat lebih, suami dapat kurang. Situasi kalau suami ataupun isteri itu dia telah buat wasiat, kemudian adakah bila dah tinggalkan wasiat, maknanya contohlah sekarang situasi yang macam pasangan yang bermasalah kan, dia terus letak wasiat, dah hati dah sakit ini kan, letak wasiat pada adik-beradik ataupun keluarga, adakah si suami atau isteri itu masih lagi berhak untuk menuntut harta sepihak walaupun dia dah letak wasiat? Wasiat ni kita kena faham, wasiat ni maksudnya ialah suatu pesanan kita. Yang mana ianya berbuka puasa selepas orang yang memesan tadi, orang yang berwasiat tadi meninggal dunia. Jadi sebelum harta yang diwasiatkan tadi itu dibahagikan, dia kena ambil kira dulu. Orang yang berwasiat itu ada hutang tak? Tolak hutang dulu. Ada hak orang lain tak atas harta yang diwasiatkan? Kena tolak dulu. Jadi dia tak boleh nak wasiat tu dia nak menghalang hak orang lain ke atas harta itu. Tak boleh. Mesti dia mikir ikut keutamaan ya? Ikut keutamaan. Baik. Dan wasiat tu pula hendaklah diwasiat kepada bukan ahli waris. Kalau diwasiat kepada ahli waris dia banyak pertikaian. Dia akan tetap berbalik kepada syarak. Akan tetap balik kepada hak pihak-pihak. Itulah dikatakan adil dalam pembagian harta pencarian. Dia tak boleh override lah ya? Tak boleh. Okey Datuk, dalam hal ya tidak ada bukti bertulis ya, tidak ada dokumen ya ataupun geran. Itu bagaimana? Ini masalah sedikit kerana mahkamah syariah dia akan membicarakan dan membuat keputusan pembahagian dan penentuan terhadap harta pencarian itu mana-mana harta yang dah tertentu milik salah satu pihak daripada perkahwinan itu. Dia tidak boleh kita buat tuntutan harta orang lain. Nama berdaftar tu nama orang lain, nama siapa-siapa dah. Tak boleh. Ataupun harta tu tidak ada pemilikan yang sah daripada pejabat tanah. Tak boleh. Sebab mahkamah dia tak boleh nak merintahkan pembahagian atau penentuan harta pencarian atas harta milik orang lain. Jadi pasangan yang nak menuntut harta pencarian itu dia mestilah jelas bahawa harta ini adalah harta milik dia, terdaftar di atas nama orang yang menuntut, ataupun terdaftar di atas nama pasangan dia, ataupun terdaftar di atas nama bersama. Barulah boleh dikira sebagai harta pencarian. Baik. Sekarang kita dah tahu macam mana caranya. Kalau dah tulis wasiat sekalipun kena pastikan yang penting dan kemudian ni pasangan tu masih lagi ada hak untuk menuntut harta sepencarian walaupun dah ditulis wasiat. Sekarang dia dah tahu dah ni semua. Dia tulis lagi. Dia katakan kalau suami dia ambil juga haram katanya tu. Ni macam mana? Dia tak boleh nak mengharamkan hak orang lain. Tak boleh nak mengharamkan perkara yang halal. Kan menghalalkan perkara yang haram. Sakit hati ke Datuk? Sakit hatinya pasal ni. Mahkamah tak bagi rasa sakit hati. Nampak. Dia tahu ni. Hak adalah tetap hak. Dia tidak boleh menafikan hak orang lain. Baik, jawapan ringkas Datuk. Kita di hujung perbicaraan ini, bolehkah harta itu diganti dengan benda lain? Mungkin ada kesukaran untuk membahagikan. Jadi kita ganti dalam bentuk wang ringgit ataupun ada barangan lain diganti supaya memudahkan pembahagian. Boleh. Masalah itu memang berlaku. Setengah-setengahnya misalnya dalam tempoh kahwinan dah bercerai lama misalnya, bercerai lama. Tiba-tiba barulah terfikir nak tuntut harta pencarian. Harta itu dah terjual lah. Jadi orang yang menjualkan harta itu kalau disabitkan ada hak pasangan dia, maka dia kena ganti balik. Kalau dalam bentuk duit ataupun harta yang tak boleh nak dipindah-pindahkan dijual, dibayar dalam bentuk wang tunai. Sebab apa yang diputuskan oleh mahkamah ialah berdasarkan kepada persentage, peratusan. Bahagian dia, nilai dia terhadap nilai rumah itu. Jadi tak perlu buat macam masa-masa manis saya pasang dinding balik. Memang tak boleh. Itu mustahil nak dibuat kan. Satu rumah separuh suami duduk, separuh bukan isteri duduk. Bukan suami duduk, separuh bukan isteri duduk. Itu memang baik. Baik. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih Datuk bersama dengan kita. Rasanya macam cukup jelas kita cakap tentang harta sepencarian ini, tapi yang paling penting adil. Itu yang paling utama dalam apa jua aspek sekalipun. Dan yang paling penting juga pesanan kita buat. Adil bukannya dikatakan sebagai
bagi sama rata, tapi ikut pada yang berhak lah maknanya. Yang lebih kurang-kurang macam tu. Syukurlah ya, kedua-dua belah pihak dapat faham. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Ya Dato' Zaidi, ya, insya-Allah mungkin kita jumpa lagi ya di lain masa.